Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. So dalam video kali ni Miru akan kongsi kat korang kisah seram yang Miru pernah alami ketika camp sekolah PT3 di salah satu hotel di Terengganu. So masa tu 2015, time tu Miru form 3 and time tu ada camp PT3 dekat satu hotel dekat Terengganu. Tapi Miru tak bagi tahu nama hotel tu. So camp tu 2 hari 1 malam, Jumaat hingga Sabtu, so tidur semalaman lah. Sebelum tu Miru nak minta maaf kalau Miru tersalah cerita ke apa ke. Semua ni berdasarkan pengalaman yang Miru ingat sebab cerita ni dah lama and Miru tak pernah pun cerita kat siapa-siapa. So ni first time Miru cerita kat korang. So ceritanya bermula pada hari Jumaat. Time tu pelajar sekolah dia pergi hotel tu sendiri lah. Mak ayah hantar, parents hantar pergi hotel. So pagi tu Miru pun sampailah dekat hotel tu. Bila dah sampai kat hotel tu, kena check in lah, kena check in bilik secara berkumpulan. So Miru pun nak group dengan geng-geng Miru 4 orang. Tapi bila nak check in tu, dia limit kepada 4 orang je untuk satu bilik. So time tu Miru yang paling lewat yang sampai dekat hotel tu. So Miru terpaksa lah group dengan kelas yang lain. So lepas tu Miru dah dapat group, Miru dapat dengan kelas yang lain, orang lain. Tapi Miru okey lah, reda je. So group Miru ni Miru kenal je dia orang. Ada Ed, lepas tu ada Mang, lepas tu Wal. 3 orang, termasuk Miru 4. So and then kita orang pergilah check in dekat bilik kita orang. Bilik kita orang tingkat atas sekali rasanya, tingkat 9. Seingat Miru lah, pelajar lelaki tingkat 8-9, pelajar perempuan 4 dengan 5 rasanya. So bila kita orang sampai kat bilik, kita orang masuk lah bilik tu. Bila mula-mula masuk tu rasa macam lain macam dah. Nampak gelap je, kabur-kabur sikit gitu. So kita orang letak barang and kemas-kemas bilik semua. So Miru nak buka tingkat bilik tu, tapi dia macam kunci, dia macam letak paku dekat tingkat tu. So duk boleh nak buka lah. So then Miru pergilah lepak dekat geng-geng Miru yang rapat tu. Bilik dia orang dekat je beberapa selang bilik dari bilik Miru. So bila Miru masuk bilik dia orang tu, Miru nampak je yang tingkat dia orang boleh buka luas. So Miru tertanya-tanyalah kenapa bilik Miru tak boleh buka Tapi Miru just ignore je, tak kisah sangat pun pasal benda tu. Dan Miru just lepak-lepak borak-borak dengan member Miru lah. So dalam tengah hari macam tu, Miru pergilah solat Jumaat dekat masjid kat sana. Sebab hari tu kan hari Jumaat. So Miru pergi masjid and then bila dah habis tu, Miru balik semula dekat bilik member Miru yang Miru rapat tu. Miru balik kat sana rehat-rehat, makan-makan. And Miru tak balik pun bilik Miru sebenarnya. So tiba-tiba dalam petang macam tu, tiba-tiba satu hotel blackout. Dia blackout dalam 15 minit macam tu juga lah. Sampaikan ada kawan Miru, kebetulan time tu dia naik lift. Dia naik lift hotel tu. So dia tersangkut lah dalam lift tu. Dan tiba-tiba Miru dapat tahu yang member Miru dalam lift tu dia kena kacau. Sampai menangis lah. Tapi tak tahu kena kacau dengan apa. Tapi dia cerita yang dia naik lift, lepas tu tiba-tiba blackout. And then lift tu dia stop dekat floor 2, tingkat 2. Floor 2 ni dia macam seram sikit lah sebab dia tengah renovate. So macam gelap semua dan tu tak ada orang pun kat floor 2 tu. So dekat floor 2 tu, bila terbuka je pintu lift tu, ada benda lah, dia kacau kawan Miru. Ada something, kawan Miru dia nampak something. So and then kawan Miru just balik bilik dia. And bila dia cerita tu memang seram juga lah. So kita orang just tenang and cuba lupakan benda tu. And pada waktu malam pula, part ni yang paling seram lah. Rasanya lepas isyak kot, ada seorang roommate Miru, Mal, dia kena rasuk dalam bilik. Time tu Miru dekat bilik yang member Miru yang rapat tu. Miru tak balik pun kat bilik Miru. Lepas tu ada orang bagi tahu yang Mal, dia kena rasuk dalam bilik. So macam kecoh jugalah kat luar bilik tu. Lepas tu ada satu geng-geng ni, geng-geng atlet kot. Dia orang cuba pegang Mal so that dia tak buat benda-benda yang bahaya lah. So Mal ni dia dipindahkan ke bilik atlet-atlet tu sebab tak nak crowded sangat lah kat bilik Miru tu. And kita orang disuruh untuk duduk je dalam bilik, jangan keluar bilik sebab takut ada lagi benda-benda tu berkeliaran kat luar bilik tu. So Miru just duduk dalam bilik, bukan bilik Miru, bilik kawan Miru yang Miru rapat tu.
Dan masa tu ada banyak perasaan lah, rasa risau, seram, takut. Dan bila Mal dah duduk kat bilik lain, roommate Miru still ada dalam bilik Miru tu. Ed dengan Mang, dia still duduk dalam bilik Miru tu. Nak tahu tak, dia orang tiba-tiba nangis tanpa sebab. Dia macam tiba-tiba je, sebab ada orang bagi tahu lah. So Miru time dalam bilik kawan Miru tu, Miru ada gak rasa macam tiba-tiba nak nangis tanpa sebab. Miru tak tahu kenapa tiba-tiba rasa macam nak nangis je. Tapi Miru cuba tahan. So malam tu Miru just duduk dalam bilik kawan Miru. Miru tidur pun kat sana gak. Tapi malam tu memang tak boleh nak tidur lah sebab tak tenang. And then dalam pukul 12.30 malam macam tu, ada geng-geng dari kelas lain datang ke bilik Miru. Datang lepak bilik Miru dalam 10 orang macam tu ke. So memang penuh lah bilik tu. So ada seorang dari geng-geng tu cerita yang dia nampak Mal lepak dekat tingkat 2 masa petang tadi. Masa petang tu. So mungkin tu lah penyebab dia kena rasuk. And ada satu lagi sebab. Sehari sebelum camp tu, ada cikgu pernah pesan lah suruh jaga disiplin kat hotel sana. Sebab dulu kat hotel tu, ada orang pernah terjun dari tingkat 9. Bunuh diri tingkat 9 guys. Tapi tak tahulah dia terjun dari bilik mana. Tapi Miru rasa yang mungkin bilik Miru, sebab bilik Miru je yang tingkap dia terkunci, ada paku macam tu. And tingkap bilik orang lain boleh je buka macam biasa. So kemungkinan besar bilik Miru tu adalah bilik orang yang bunuh diri tu. Mungkin juga penyebab roommate Miru semua kena rasuk sampai yang ada menangis tanpa sebab. And Miru bersyukur yang Miru tak duduk dalam bilik tu lama sangat. Sebab Miru duduk kat bilik member Miru yang Miru rapat tu. So malam tu just go on and on sampailah subuh. Barulah Miru dapat tidur sekejap lepas subuh tu. And then pagi tu ada kelas kejap. And so tengah hari dah boleh balik rumah ha. So itulah saja kisah seram Miru, the end. Begitulah kisah seram Miru yang Miru pernah alami dan Miru tak boleh lupakan sampai sekarang. So Miru nak minta maaf kalau Miru tersalah cerita ke apa, sebab semuanya berdasarkan pengalaman Miru. Sebab cerita ni dah lama dah. Time tu Form 3 2015. So Miru rasa tu je lah untuk video kali ni. Kalau korang suka video ni, korang give a like to this video. And komen kalau korang nak kisah seram lagi, atau kalau korang nak share kisah seram korang, korang boleh komen ataupun korang boleh DM ke IG Miru. Dan jangan lupa subscribe kepada yang belum subscribe, sebab Miru ada banyak lagi konten yang menarik untuk korang. So yeah, Assalamualaikum.